Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Muslimin dan muslimat, para penonton semua yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian, segala kesyukuran sama-sama kita hadapkan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang telah disebut di dalam awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Iaitulah segala puji dan segala kesyukuran itu hanyalah layak disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuan, satu-satunya yang empunya kepada sekalian alam ini. Maka sudah tentu tidak ada kepujian yang lebih berhak untuk kita sembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga saudara, saya tidak lupa untuk sama-sama kita berpesan kepada diri kita sendiri bertakwa kepada Allah. Kerana sesungguhnya kemenangan, kejayaan, bahkan syurga itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Hanyalah telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah semata-mata. Baiklah saudara, pada pagi ini saya nak mengajak saudara untuk melihat satu tajuk yang begitu menarik, iaitu kita ingin memperkatakan tentang cinta, ataupun berkaitan dengan suatu perkara, iaitulah yang lahir di dalam hati, kesukaan kita. Suka, mungkin kita suka sesuatu, tetapi bila sebut cinta, iaitulah suka, kesukaan yang teramat sangat, yang lahir dari lubuk hati, kalau boleh kita katakan. Kalau bahasa Melayu kita, dikatakan daripada kalbu, kononnya daripada hati nurani yang begitu mendalam sekali rasa cinta. Maka sesungguhnya kecintaan ini kita kena sedar. Kecintaan ini bukan satu perkara yang biasa sahaja yang kita lakukan ataupun kita dengar muda-mudi, orang-orang muda ataupun saja bercinta. Bukan sekadar itu. Sebelum kita melihat berkaitan dengan cinta yang berlaku dalam remaja, cinta yang berlaku suami isteri, kita kena tahu, kena faham cinta ini adalah salah satu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalilnya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Wahai Rasulullah menyatakan, apabila Allah menyintai seseorang, maknanya cinta ini adalah suatu perbuatan cinta. Apabila Allah cintakan seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Malaikat Jibril, antara malaikat yang paling rapat dengan Allah, Aminul Wahyi, satu-satunya malaikat yang disebut sebagai pengutus yang membawa wahyu kepada para nabi, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menyatakan, wahai Jibril, aku sudah menyintai seorang hamba-Ku, maka kamu kena wajib menyintainya. Lalu Jibril pun memanggil, menyeru kepada masyarakat langit, wahai malaikat, wahai masyarakat langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menyintai seorang hamba-Nya di bumi, maka aku pun diperintahkan untuk menyintai, maka kamu juga wajib menyintai. Lalu seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyintai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dicintai oleh Allah. Dengan maksud, biar kita faham, bila sebut perkataan cinta ini, kita jangan sekadar biarkan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang tidak mempunyai pegangan agama, kononnya mereka memperkatakan tentang cinta. Bukan Romeo dan Juliet sahaja yang berhak bercinta. Kita kena faham, yang paling berhak untuk bercinta ialah kita orang Islam. Kita bercinta dengan Allah, bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercinta dengan ilmu Islam, dengan agama kita, barulah Allah akan membalas cinta kita dengan sebaik-baiknya.
Jadi muslimin dan muslimat semua, insya-Allah kita melihat bagaimana cinta ini supaya kita memahami apakah tanggungjawab kita untuk mengendalikan cinta. Dan apa yang saya nak bincangkan secara khusus ialah berkaitan dengan remaja kita. Selepas kita faham cinta ini boleh dijadikan satu ibadah, maka tidak salah sebenarnya untuk kita bercinta. Suami nak cinta isteri tidak salah, fi sabilillah. Kita bercinta atas dasar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyintai adik-beradik kita, nak menyintai seseorang, kita boleh bercinta. Bahkan pernah sabit Rasulullah SAW menceritakan bagaimana pernah seorang lelaki pada kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tinggal di satu kampung, dan di sebelah kampungnya ada seorang saudaranya ataupun sahabatnya. Tetapi yang jelasnya pada suatu hari daripada kampung yang berlainan, tempat yang berlainan. Lalu kedua ataupun sahabat yang pertama ini daripada kampung ini, tiba-tiba dia berhajat, dia rasa kerana terlalu cintakan kepada sahabatnya, dia mengambil sikap untuk pergi ziarah sahabatnya di kampung sebelah. Di kampung sebelah tersebut. Lalu pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan satu malaikatnya turun dan tunggu di tengah jalan dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba lelaki tadi yang pergi untuk menziarahi sahabatnya bertemu dengan malaikat dalam rupa manusia dan dia tak kenal lah lelaki itu sebenarnya malaikat. Lalu lelaki itu tanya malaikat itu bertanya kepada lelaki tadi yang ingin pergi menziarahi, adakah kamu pergi ziarah ke sana kerana dia daripada kaum kerabat kamu, adik-beradik ke, atas dasar itu ke kamu pergi? Dia kata tidak, dia bukan daripada kaum kerabat aku, dia hanya kawan aku. Adakah kamu pergi kerana mungkin urusan harta benda, hutang piutang dan sebagainya? Tidak, aku pergi kecuali kerana aku sayangkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mendengar sahaja perkataan aku pergi kerana atas dasar cinta kepada Allah, pada waktu itu malaikat itu telah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyintainya kerana dia telah menyintai sahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita kena ingat, bila sebut cinta ini bukan satu benda yang boleh main-main. Remaja nak sebut orang ini aku cinta pada kamu, I love you, macam-macam lagi perkataan yang kita dengar sekarang ni yang moden-moden, yang mana nak menunjukkan kononnya rasa kasih sayang sangat kepada seseorang. Sebenarnya cinta ini adalah ibadah. Tapi kalau kita tidak tahu, maka cinta itu akan boleh bertukar menjadi satu maksiat. Bagaimana mencintai sama-sama lelaki? Jangan buat macam yang berlaku di Eropah sekarang, di barat. Cinta sama lelaki tapi tak tahu, sehingga timbulnya kumpulan dikatakan homoseksual, kumpulan gay. Ini cinta juga, cinta sama lelaki. Di mana kalau kita berdasarkan kepada cerita yang saya sebutkan tadi, cinta lelaki menyintai lelaki, tapi ada batas dia. Bukan cinta, bila sebut cinta nak tunjuk kononnya sangat sayang sehingga berlaku hubungan sejenis dan sebagainya, ini tetap diharamkan oleh Allah. Cinta, walaupun cinta itu asalnya ibadah, bila disalahgunakan, maka ia menjadi satu maksiat yang besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga perkara berkaitan dengan cinta yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita tolaklah cinta orang-orang tua. Orang tua kalau bercinta memang hebat, lebih hebat daripada remaja. Tapi saya nak sentuh bagaimana cinta yang berlaku di dalam masyarakat remaja kita. Bahkan daripada peringkat sekolah rendah lagi pun sekarang memang dah popular dengan istilah cinta. Cinta itu selain daripada cinta kempen, cinta buku, cinta ilmu, mereka tambah satu lagi, cinta sama teman wanita, cinta kepada teman lelaki mereka. Jadi perkara ini sebenarnya kita kena faham, cinta itu asasnya murni. Bila sebut cinta ini kerana kasih sayang. Bila sebut kasih sayang, memang kasih sayang ni satu benda yang baik. Tidak ada, kalau kita sayangkan kepada kucing kita misal kata, sudah tentu kita bagi makan pada kucing kita. Bukan bila sayang pada kucing biar dia mati kelaparan, tak ada. Sayang pada isteri, sayang kepada anak misal kata. Bukannya bila sayang anak peluk 24 jam, makan tak bagi, minum tak bagi. Kalau cinta macam tu, mati anak kita. Kenapa? Kerana kita tidak melaksanakan tanggungjawab cinta. Tapi cinta kita sebenarnya hendaklah berasaskan kepada tanggungjawab yang kita laksanakan. Maka kita kena faham,
cinta ini memang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Seorang itu tidak dikira beriman sehinggalah dia betul-betul cinta kepada aku, cinta lebih daripada cinta dia kepada diri dia sendiri, lebih daripada dia cinta kepada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia lain. Maknanya kita kena tumpahkan, serahkan perasaan cinta kita, kalbu kita, bahasa yang lembut yang biasa kita guna, kalbu, jiwa raga kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, maka dia merupakan orang yang taat juga kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini cukup jelas. Allah wahyukan bagaimana Allah nyatakan, katakanlah wahai Muhammad, dengan tujuan Allah meminta Nabi Muhammad mengajar kita, menyampaikan dakwah kepada kita. Qul, katakanlah, jika benar kamu cintakan Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan membalas cinta kamu. Bukan kamu saja cinta kepada Allah, Allah balas cinta kita. Tak seperti kita makhluk. Kadang-kadang kita cinta ini, cinta perempuan itu, cinta orang ini, orang tak nak pun kepada kita, hantar meminang duit ribu-ribu pun ada lagi yang masih ditolak. Tapi kalau kita serahkan cinta kita pada Allah, Allah tidak akan tolak. Kita bagi 10 sen pun, kalau kita derma 10 sen, kalau cuba kita bayangkan remaja kita sekarang ini, cuba bagi yang mana ada yang kata istilah girlfriend lah, senang saya sebut, ada girlfriend, bagi duit 10 sen, dia nak ambil pun segan, dia tolak. Kenapa tak bagi bunga? Kalau bagi bunga RM2.5 pun mungkin dia tak nak yang RM10, nak yang mahal. Tapi kalau kita cinta pada Allah, bagi 10 sen, bagi 5 sen, bahkan ada sekarang tabung derma 1 sen 1 sen, letak 1 sen 1 sen, Allah tetap terima. Inilah hebatnya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya sekarang kita tak faham tentang cinta. Kita sekadar tahu cinta bila tengok perempuan, tengok girlfriend, tengok boyfriend, itu sahaja yang cinta kita. Maka sebenarnya cinta ini lebih mendalam daripada itu. Kita kena faham. Kalau sekadar kita cinta, kita nyatakan kepada orang-orang yang tertentu dengan kita lupa kepada Allah, maka saya nak suka istilahkan mungkin ini cinta tadika lah. Cinta budak-budak tadika. Bila sebut budak-budak tadika ni, lebih hormat sikit. Dulu orang kata cinta monyet, tak sedap sangat sebut cinta monyet ni. Kita ni manusia, bukan golongan monyet. Mudah-mudahan Allah ampunkan generasi-generasi yang katakan apa ni cinta monyet ini, kita tak nak guna dah. Mungkin mudah-mudahan kita guna cinta tadika. Tadika ini cinta keanak-anakan. Cinta macam mana keanak-anakan? Cinta yang mana mereka itu masih tidak mampu untuk menilai. Orang yang tidak mumayyiz, orang yang tidak baligh, orang yang tidak disebut mukallaf lagi, orang yang tidak tahu erti kehidupan. Maknanya kalau bercinta seumpama cinta tadika, maka rosak kita. Kerana kita tidak tahu untuk menilai erti percintaan, kita tak tahu nak menilai apakah yang perlu kita berikan tanggungjawab kita kepada orang yang dicintai. Lalu saya nak sebut juga di sini, terutama pada remaja. Saya lebih suka juruskan, sasarkan kepada remaja. Apabila kita sebut cinta, tak salah. Saya bukan nak larang. Tak larang kalau ada di kalangan remaja kita nak menyintai teman wanita mereka. Cinta ialah tak jadi masalah. Tapi biarlah berlandaskan kepada adab tata susila Islam. Kamu boleh cinta, kamu tunjukkan rasa cinta kamu, bukan pergi peluk dia, cium dia, tetapi kamu berikan nasihat. Kalau teman wanita ataupun sahabat wanita kamu tidak pakai tudung, misal kata, kamu nasihat dia. Saya kerana sayang pada Allah, cintakan kamu kerana Allah, saya nasihat kamu supaya untuk sama-sama untuk patuh kepada adab-adab tata susila pakaian Islam. Ini cara kita bercinta. Kita kenal orang yang kita hendak kahwin itu, maka akan timbul rasa percintaan yang lebih hebat lagi. Kerana sebab itulah kita kena faham cinta ini kita kena juruskan mengikut landasan. Jika perempuan ataupun lelaki, remaja kita saling bercinta di kalangan mereka,
Mereka boleh buktikan percintaan mereka dengan mereka berkahwin. Perkahwinan itu bukti percintaan. Bukannya duduk sekali tak berkahwin, keluar berjalan bersama itu sebagai bukti percintaan. Berpegang tangan di atas jalan yang lurus, kononnya jalan-jalan raya lah, tapi di sini jalan raya yang lurus, berpipit tangan langgar di kereta, masa tu mati atas jalan yang lurus. Tapi bukan jalan Siratal Mustaqim, jalan raya yang lurus. Kerana seronok sangat bercinta, akhirnya kena langgar di kereta, mungkin di bas, kerana leka dengan apa yang ada sekeliling. Seronok sangat cinta, mabuk cinta. Tadika, budak-budak tadika memang tak tahu melintas jalan. Maka marilah kita sedar, jangan kita jadikan diri kita mangsa kepada cinta. Sedangkan cinta ini boleh membawa kita mengangkat darjat dan kedudukan kita. Maka apabila kita berkahwin, sebenarnya kita melengkapkan cinta kita. Yang pertama, bila kita kahwin, bukan sahaja nak menunjukkan kita cinta pada perempuan tersebut, ataupun perempuan nak menunjukkan rasa cintanya, nak serahkan jiwa raganya kepada suami. Tidak. Bila kita kahwin, kita melengkapi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkahwinan hukum Allah. Kita melengkapi cinta kita kepada Rasulullah, kerana ia sunnah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Sehingga kan pernah satu masa seorang lelaki datang menceritakan dia tidak mahu kahwin kerana ingin beribadat malam. Kalau kahwin susah, kerana selalu bersama isteri, payah nak bangun malam, nak mandi dulu dan sebagainya, payah sejuk. Tiba-tiba Rasulullah kata, aku pun orang lebih bertakwa daripada kamu, tapi aku kahwin. Dan aku kahwin. Sesiapa yang tidak mahu berkahwin, yang meninggalkan perkahwinan, maka orang itu berpaling daripada sunnahku. Maka kita tidak mahu berpaling daripada sunnah Nabi. Kita buktikanlah percintaan kita itu, ataupun apa yang kita lakukan, kasih sayang itu, biar berlandas mengikut apa yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh kepada kita. InsyaAllah mungkin satu masa kita akan cakap tentang perkahwinan, kerana alam perkahwinan. Cuma saya sebutkan di sini kerana asas kita ini berkaitan dengan cinta, di mana cinta itu boleh kita tunjukkan kepada diri kita sendiri, kepada isteri, dan lebih daripada itu, kita boleh sembahkan, angkatkan darjat cinta kita sampai ke tahap diredai oleh Allah. Tapi dengan syarat, iaitu kita ikut hukum Allah. Jangan jadikan cinta kita ataupun kita ini menjadi, orang kata, dhahayal hub, iaitulah mangsa kepada cinta kita. Kononnya cinta sanggup lautan api pun untuk diredah. Saya, kalaulah orang kata, kalau ada sebelah sana perempuan, dia kata kamu ni nak datang kahwin aku, nak dapatkan aku kena lautan api, tak payahlah. Tak payah lautan api. Lebih baik kita cari yang mana lautan itu dikatakan taman daripada taman syurga. Jangan lautan api ni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita faham balik tentang cinta kita ini. Sesungguhnya cinta itu kita boleh bentukkan, sama ada nak jadikan ia ibadah, ataupun cinta itu akan boleh bertukar menjadi maksiat terhadap Allah apabila dalam keadaan kita tidak tahu sebenarnya tanggungjawab yang perlu kita laksanakan demi kebaikan kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah muslimin dan muslimat. Kalau kita melihat ajaran Islam, tidak ada ruang yang ditinggal oleh Islam. Berkaitan dengan zahir kita, kerohanian kita, semuanya diajar oleh Islam. Tujuannya kita faham, iaitulah semata-mata membawa kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan saudara muslimin dan muslimat, apa yang saya sebut pada pagi ini, pertama-tamanya biarlah kita sama-sama sendiri yang faham, kita ajarkan kepada mereka yang belum memahami, saling menasihati di antara kita satu sama lain. Apa yang benar itu mudah-mudahan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita wajib rujuk kepada apa yang telah diberikan oleh Allah dan di dalam sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan apa jua kesilapan yang berlaku, itu kelemahan saya, kelalaian saya, bisikan syaitanir rajim, syaitan yang direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi musuh kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.